Okey, inilah revision yang kedua. Sebagaimana yang diminta dan juga sebagaimana yang saya janjikan sebelum ini. Ini 23 bulan dan peperiksaan awak adalah pada 26 hari bulan. So, saya harap nampaklah skrin yang saya share ini. Boleh siapa tolong respon dalam chat. Boleh nampak tak skrin yang saya share ni? Okey. Okey, ada beberapa aspek yang diminta oleh awak untuk saya uh, sentuh ataupun berikan penekanan semula. Ini ialah penambahan daripada revision yang pertama yang telah kita adakan sebelum daripada hari raya tempoh hari. Dan oleh kerana saya melihat jadual yang agak padat peperiksaan tersebut, dan saya sendiri terdapat paper yang telah ada sebelum ini. So pada hari ini barulah saya sempat untuk mengadakan revision ini. Okey, saya akan bahagikan revision ini kepada dua bahagian. Mungkin selepas bahagian pertama tersebut, kita akan break sekejap. Saya akan upload dalam portal. Jangan risau, saya akan upload revision ini dalam portal. Saya dah buat rakaman dan akan di-upload ke dalam portal. Dan saya fikir revision pertama dahulu pun telah saya uploadkan dalam portal. Okey, kita pergi pada perkara yang basic. Memahami tentang permintaan dan penawaran mata wang asing. Kerana sebagaimana yang saya sebutkan bahawa bagi kursus JKE 518 ini, komponen yang paling besar ialah perbincangan tentang pasaran pertukaran asing. Okey, katalah kita ambil contoh. Contoh yang saya bawa di sini ialah kita mengimport kereta daripada Jepun. Kita mengimport kereta daripada Jepun. Apabila kita mengimport kereta daripada Jepun, maka kita perlu membayar kepada mereka. Dan bayaran tersebut lazimnya dibayar dalam mata wang mereka. Dalam konteks ini, dibayar dalam bentuk ataupun dalam yen Jepun. Saya katakan lazim. Mengapa saya katakan lazim? Kerana ada negara-negara apabila kita nak membayar, kita perlu bayar dalam mata wang utama dunia. Contohnya, kita diminta untuk membayar dalam US dollar ataupun kita diminta untuk membayar dalam euro. Tapi dalam konteks Jepun seperti ini, sebab Jepun sendiri bukan sebuah negara gergasi ekonomi, jadi dalam konteks ini pembayaran tersebut dibuat dalam mata wang mereka, iaitu dalam yen Jepun. Jadi apabila kita hendak membayar dalam bentuk ataupun dalam yen Jepun, kita perlu mendapatkan yen tersebut. Kita perlu mendapatkan yen tersebut. Dan inilah yang dinamakan sebagai permintaan mata wang asing. Maknanya di konteks ini permintaan mata wang asing tersebut yang kita minta tersebut ialah yen Jepun. Sebab perdagangan pada masa ini ialah dengan Jepun. Okey, itu satu sudut. Iaitu ialah
pemahaman kita tentang permintaan mata wang asing atau permintaan yen di sini. Katakanlah di sudut yang lain, tadi oleh kerana tadi ialah contoh kita ialah perdagangan dengan Jepun, saya bawa juga contoh sekali lagi ialah perdagangan juga dengan Jepun. Maknanya ialah kita mengeksport balak. Balak suatu yang menjadi isu hangat. Sekarang kita mengeksport balak. Kita mengeksport balak ke Jepun. Tadi kita import kereta daripada Jepun, sekarang kita mengeksport balak ke Jepun. Dan kerana itu kita menerima bayaran daripada mereka. Itu daripada Jepun. Dan Jepun perlu membayar. Mereka perlu membayar dalam ringgit. Sebab apa mereka perlu membayar dalam ringgit? Sebabnya ialah kerana mereka membayar dalam yen. Kita tidak boleh guna yen dalam negara kita. Kerana kalau mereka bayar dalam yen sekalipun, kita perlu tukarkan kepada ringgit. Syarikat balak ini menerima bayaran dalam yen. Contohnya, dia perlu tukarkan kepada ringgit untuk bayar gaji pekerja, untuk bayar lori pengangkut balak tersebut dan sebagainya. Jadi pembayaran tersebut ialah dalam ringgit. Dengan arti kata lain, apabila mereka perlu membayar dalam ringgit, maka mereka perlu menukarkan mata wang mereka iaitu yen pada ringgit. Inilah yang kita katakan sebagai penawaran mata wang asing. Maknanya mereka Jepun ini pengimport balak tersebut menawarkan yen. Tadi kita melakukan permintaan yen. Kita hendak mendapatkan yen. Sekarang ini kita menerima yen. Jepun menawarkan yen untuk ditukarkan kepada ringgit. Ini konsep permintaan dan penawaran mata wang asing. Jadi ini adalah contoh perdagangan dengan Jepun. Jadi kerana itulah wujudnya permintaan mata wang asing, permintaan mata wang asing yang ditulis ini berpunca dari dalam negeri. Siapa yang meminta? Unit ekonomi dalam negeri, kita. Penawaran mata wang asing berpunca daripada unit ekonomi luar negeri. Maknanya mereka orang luar yang menawarkan yen tersebut. Ini ialah dalam konteks perdagangan dengan Jepun. Maka wujudlah permintaan dan penawaran yen Jepun. Tetapi perdagangan kita bukan hanya dengan Jepun. Kita berdagang dengan Singapura. Kita berdagang dengan US. Kita berdagang dengan Eropah. Kita berdagang dengan Korea, dengan China dan sebagainya. Jadi, apabila kita sebut pasaran mata wang asing, jadi inilah permintaan mata wang asing dan penawaran mata wang asing. Apabila kita sebut permintaan dan penawaran mata wang asing, ini perkara asas yang perlu diketahui ataupun perlu difahami. Perkara asas yang perlu difahami. Apa dia? Elok permintaan, sifat dia kita namakan sebagai
mencerun turun daripada kiri ke kanan. Kelok penawaran mencerun naik daripada kiri ke kanan. Itu sifat kelok. Jadi inilah perdagangan dengan Jepun. Sebab apa? Sebab ini adalah permintaan yen. Simbol ini adalah simbol mewakili yen Jepun. Ini adalah penawaran yen Jepun. Jadi, bila kita lihat di sini saja kita dah tahu bahawa ini ialah pasaran uh, sini pun saya silap. Kita tahu ini adalah pasaran yen Jepun. Sebab simbol di sana ialah simbol bagi mewakili yen. Jadi kita katakan tadi bahawa permintaan tersebut daripada unit ekonomi dalam negeri. Maknanya daripada sektor domestik. Manakala penawaran ialah unit ekonomi luar negeri ataupun luar negara, sektor luar. Mengapa wujud penawaran ini? Kerana mereka hendak membayar ataupun menghantar wang ke dalam negara kita. Dan mengapa kita memerlukan mata wang asing? Kerana kita ingin membayar ataupun menghantar wang ke luar negara. Kerana kita ingin menghantar wang ke luar negara. Kita akan pergi dengan lebih mendetail tentang hal itu. Okey. Jadi, ini hanya dalam konteks permintaan dan penawaran yen Jepun. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahawa perdagangan kita bukan setakat dengan Jepun. Kita berdagang dengan negara-negara lain lagi. Kita berdagang dengan apa dia di sini? Ini adalah dengan Korea. Ini adalah juga dengan Jepun. Ini adalah dengan US dollar. Dengan US. Perdagangan dengan US. Wujud penawaran dolar dengan permintaan dolar. Ini adalah perdagangan dengan Singapura. Penawaran Singapura dolar, permintaan Singapura dolar. Ini adalah perdagangan dengan UK. Penawaran pound, permintaan pound. Ini adalah perdagangan dengan negara-negara Eropah. Penawaran euro, permintaan euro. Dan ini ialah perdagangan dengan Korea. Penawaran won dan permintaan won. Mata wang Korea ialah won. WON. Jadi, setiap rakan dagangan tersebut ada permintaan dan penawarannya. Tetapi sebagaimana yang saya sebutkan tadilah, maknanya ialah ada negara yang dia tidak terima pembayaran dia tak mahu pembayaran dalam mata wang mereka. Tapi dia nak pembayaran tersebut dibuat mungkin dalam US dollar ataupun dalam euro ataupun dalam yen Jepun. Ada kes-kes seperti itu. Tetapi lazimnya ialah pembayaran tersebut setiap negara tersebut ataupun setiap masa wang tersebut ada permintaan dan penawaran. Dan ini juga menjelaskan kepada kita mengapa kita ada kadar pertukaran untuk yen, kita ada kadar pertukaran untuk dolar, kita ada kadar pertukaran untuk euro, kita ada kadar pertukaran untuk pound yang berasingan. Kerana setiap daripada rakan dagangan tersebut, apabila kita berdagang dengan mereka, maka berlakulah urus niaga jual beli mata wang
dengan rakan dagangan tersebut. Kita berniaga dengan China, maka akan wujud permintaan yuan China ataupun akan wujud penawaran yuan China. Mungkin ada yang bertanya, kita duduk beli barang dalam Shopee, dalam Lazada daripada China, kita tidak kita tidak apa kita tidak wujudkan permintaan pun untuk yuan. Betul, tetapi itu diurus oleh syarikat Shopee ataupun Lazada tersebut. Bila mereka nak membayar tersebut, pembayaran tersebut dibuat dalam yuan. Okay. Jadi itu asas permintaan dan penawaran mata wang asing yang perlu difahami. Okay. So, cara kesimpulannya ialah permintaan mata wang asing wujud apabila masyarakat tempatan ingin membuat pembayaran ke atas pembelian yang dibuat daripada luar negara. Maknanya ia berkait dengan import. Ataupun permintaan mata wang asing juga wujud kerana unit ekonomi dalam negeri ingin memindahkan wang ke luar negara. Ingin memindahkan wang ke luar negara. Dan apabila kita katakan ingin memindahkan wang ke luar negara, kita ada pindahan, ada dua bentuk pindahan. Satu dinamakan pindahan primer dan yang kedua ialah pindahan sekunder. Saya tak nak pergi secara mendalam apa itu primer, apa itu pindahan primer, apa itu pindahan sekunder dan pada tahap ini. Itu sudah kita dah cover sebelum mendapat internship. Kemudian yang ketiganya ialah unit ekonomi dalam negeri ingin membawa keluar modal dari dalam negeri. Ini. Maknanya modal tersebut ada dalam negara kita. Dan modal tersebut hendak dibawa. Siapa dia? Unit ekonomi dalam negeri. Siapa dia unit ekonomi dalam negeri? Mungkin kita. Mungkin kita nak melabur di luar negara. Pelabur-pelabur kita mungkin nak melabur di luar negara. Mereka hendak membawa keluar modal. Ataupun mungkin pelabur asing yang sudah ada dalam negara kita nak bawa keluar modal tersebut daripada negara ini. Dan modal ini, aliran modal ini umumnya terbagi pada dua, iaitu pelaburan langsung ataupun pelaburan portfolio dan derivatif kewangan. Begitu juga penawaran mata wang asing wujud apabila masyarakat luar ingin membayar pembelian mereka. Maknanya mereka mengimport daripada kita, mereka hendak membayar. Jadi ini berkait dengan ekspor kita. Import mereka maknanya ekspor kita. Mereka membeli maknanya kita menjual. Kita menjual tersebut ekspor. Mereka membeli, mereka mengimport. Jadi ia berkait dengan ekspor kita. Dan unit ekonomi yang terdapat di luar negara sana, sama ada Jepun ataupun US ataupun Eropah, ingin memindahkan wang ke dalam negara kita. Mengapa? Tujuannya ialah untuk pindahan primer, untuk pindahan sekunder. Dan unit ekonomi luar negeri ini juga, saya nak tekankan juga, mungkin unit ekonomi luar negeri ini ialah pelabur-pelabur kita yang melabur di luar negara. Kita tahu umpamanya Petronas melabur di luar negara. Mereka memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut hendak dibawa masuk ke dalam negara. Jadi, itu yang dikatakan unit Petronas pada masa, walaupun Petronas tersebut syarikat kita, tetapi mereka juga ada pelaburan di luar negara. Jadi keuntungan tersebut hendak dibawa masuk. Dan mereka pada masa itu, operasi mereka ialah operasi yang berada di luar negara. Itu sebab saya tulis di sini, unit ekonomi di luar negara. Bukan tak semestinya masyarakat luar. Ia mungkin masyarakat kita juga. Dan
Seterusnya ialah unit ekonomi yang berada di luar negara ingin membawa masuk modal ke dalam negara. Mungkin orang Jepun dah bawa masuk modal untuk melabur dalam negara. Ataupun mungkin Petronas. Dia dah melabur banyak tahun dah di luar negara. Dah habis pelaburan, dia jual, bawa balik semula modal tersebut ke dalam negara. Dan juga apabila kita sebut tentang aliran modal, sekali lagi dia sama ada pelaburan langsung ataupun pelaburan portfolio. Yang membezakan apa dia? Pelaburan langsung ini cara umumnya ialah, contohnya ialah membina kilang. Itu pelaburan langsung. Ataupun bahasa Inggeris dipanggil FDI. Ringkasannya FDI. Foreign Direct Investment. Pelaburan langsung asing. Jadi, cara ringkasnya permintaan tersebut kerana wujudnya import, kerana wujudnya pindahan keluar, kerana wujudnya pelaburan keluar. Pindahan keluar sama ada pindahan primer ataupun sekunder. Pelaburan keluar sama ada pelaburan portfolio ataupun pelaburan langsung. Penawaran ialah ekspor kerana wujudnya ekspor, kerana wujudnya pindahan masuk sama ada pindahan primer ataupun sekunder, dan juga kerana wujudnya pelaburan masuk. Yang besarnya ialah 3, tapi pecahan sebenarnya ialah 4. Sebabnya ialah kerana pindahan ini dibahagikan kepada primer dan sekunder. Kalau ikut kepada imbangan pembayaran, import, pindahan primer, pindahan sekunder. Kemudian ada pelaburan. Jadi ada 4 item. Kalau kita nak longgokkan, boleh hanya dikelaskan pada 3 item saja. Ini ialah komponen dalam akaun semasa imbangan pembayaran. Dan ini ialah komponen akaun modal dan kewangan dalam imbangan pembayaran. Tengok perkaitannya antara imbangan pembayaran dengan permintaan dan penawaran mata wang asing. Jadi, sekali lagi, ini adalah permintaan dan penawaran dalam konteks ini ialah pasaran euro, kerana ini ialah mata wang euro, negara-negara Eropah, ada penawaran, ada permintaan. Dan itu kita namakan sebagai kadar keseimbangan. Apa maksud kadar keseimbangan? Pada kadar tersebut, kuantiti yang diminta, iaitu kuantiti permintaan, adalah sama dengan kuantiti yang ditawarkan, iaitu kuantiti penawaran. Dan itu ialah pada kuantiti Q1, kadar pertukarannya ialah RM5. Okey. Kadar pertukaran asal adalah RM5 bagi 1 euro. Katakanlah kadar pertukaran berada pada RM5.50. Maknanya pada masa ini, kita perlu mengorbankan lebih banyak mata wang tempatan. Untuk beli 1 euro ini, dulunya RM5 saja kita spend. Sekarang ini kita terpaksa belanjakan RM5.50 untuk dapatkan 1 euro. Maknanya ialah kita perlu korbankan lebih banyak mata wang tempatan bagi mendapatkan 1 unit mata wang asing.
Dalam konteks ini, kita namakan sebagai mata wang tempatan mengalami turun nilai. Dia mata wang tempatan ringgit. Maknanya ringgit pada masa ini mengalami turun nilai. Sebab apa kita katakan ringgit mengalami turun nilai? Kerana obvious. Dulu kita cuma belanjakan RM5 untuk dapatkan €1. Sekarang ni kita belanjakan RM5.50 untuk mendapatkan €1. Jadi apabila kadar pertukaran naik, nilai mata wang tempatan jatuh. Ini kita namakan sebagai depresiasi mata wang tempatan. Ambil contoh lain. Katalah kadar pertukaran berada pada RM4.50 sekarang. Apa kita dapati? Jumlah mata wang tempatan yang diperlukan untuk ditukar bagi mendapatkan satu unit mata wang asing telah berkurang. Sebelum ini, kita belanjakan RM5 untuk dapatkan €1. Sekarang ini kita cuma belanjakan RM4.50. Jadi jumlah mata wang tempatan yang diperlu untuk ditukar bagi mendapatkan satu unit mata wang asing telah berkurang. Dalam konteks ini, kita katakan bahawa mata wang tempatan iaitu ringgit telah mengalami naik nilai. Mengapa naik nilai? Sebabnya ialah kita cuma korbankan jumlah yang sedikit saja. Kita korbankan jumlah yang sedikit saja. Dulu kita korbankan RM5 ataupun kita bayar RM5 untuk mendapatkan €1. Sekarang kita cuma bayar RM4.50 untuk mendapat €1. Jadi nilai mata wang tempatan tersebut telah mengalami naik nilai. Jadi apabila kadar pertukaran jatuh, nilai mata wang tempatan telah meningkat naik. Dan ini kita namakan sebagai apresiasi mata wang tempatan. Okey. Jadi kita lihat bahawa kadar pertukaran ini mengalami turun naik. Kadar pertukaran mengalami turun naik. Mengapa? Sebab pokoknya, ini sebab pokok, ingat, sebab pokoknya ialah kerana berlaku perubahan dalam permintaan mata wang asing ataupun perubahan dalam penawaran mata wang asing. Perubahan dalam permintaan yen, perubahan dalam penawaran yen, perubahan dalam permintaan US dollar, perubahan dalam penawaran US dollar, perubahan dalam permintaan pound sterling, perubahan dalam penawaran pound sterling. Jadi sebab pokoknya ialah dua ini. Perubahan dalam permintaan mata wang asing dan perubahan dalam penawaran mata wang asing. Contoh, perubahan permintaan. Elok permintaan meningkat naik. Nanti kita akan lihat mengapa berlaku demikian. Elok permintaan meningkat naik. Jadi kita dapati bahawa kadar pertukaran telah meningkat. Dulunya RM5, sekarang meningkat pada RM5.50. Dulu RM5, sekarang meningkat RM5.50. Ataupun kelok permintaan jatuh, berkurang, merosot, bergerak ke kiri. Kadar pertukaran telah jatuh. Kadar pertukaran telah jatuh kepada RM4.50. Ingat apa yang saya sebutkan sebelum ini. Saya katakan bahawa nak tahu permintaan tersebut meningkat ataupun permintaan tersebut berkurang, lihat kepada paksi mendatar.
Lihat pada paksi mendatar. Ini meningkat. Mengapa? Kerana paksi mendatarnya bergerak ke kanan. Berlaku pertambahan dalam kuantiti. Ini berkurang. Permintaan berkurang. Kerana kuantitinya telah jatuh daripada Q1 kepada Q3. Jadi, tadi kita katakan bahawa sebab mengapa kadar pertukaran turun naik? Kerana berlaku perubahan dalam permintaan. Sebab kedua ialah kerana berlaku perubahan dalam penawaran. Permintaan tidak berubah, penawaran berubah. Asalnya RM5, permintaannya penawarannya S1. Ini pasaran euro. Penawarannya meningkat, kuantiti meningkat daripada Q1 kepada Q2. Kadar pertukaran jatuh. Penawaran jatuh ataupun berkurang. Kerana apa? Kerana pergerakan ke kiri ke elok penawaran tersebut, katakan penawaran berkurang kerana kuantitinya telah berkurang daripada Q1 pada Q3. Jadi kesannya kadar pertukaran meningkat naik. Jadi turun naik kadar pertukaran tersebut adalah disebabkan sama ada perubahan dalam permintaan ataupun perubahan dalam penawaran. Ini kita nak lihat dengan lebih khusus mengapa kadar pertukaran meningkat. Tadi perubahan, ingat tadi tajuk tadi ialah perubahan kadar pertukaran. Kadar pertukaran meningkat naik. Sebab pokoknya ialah kerana perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Sekarang ni ialah mengapa kadar pertukaran tersebut meningkat. Okey. Kita tumpukan. Okey, sebelum tu. Kita lihat di sini. Kadar pertukaran meningkat kerana berlaku perubahan dalam permintaan. Kadar pertukaran sebelah kanan ini, raja sebelah kanan, kadar pertukaran meningkat kerana berlaku perubahan dalam penawaran. Raja sebelah kiri pula, kadar pertukaran jatuh kerana juga berlaku perubahan kerana berlaku perubahan dalam permintaan. Perubahan dalam penawaran juga boleh menyebabkan kadar pertukaran jatuh. Soalnya ialah kita nak pergi dengan lebih mendetail mengapa kadar pertukaran tersebut meningkat. Kita lihat satu persatu. Kita lihat kepada permintaan mata wang asing. Maknanya ialah tadi permintaan mata wang asing meningkat, maka mengapa permintaan mata wang asing meningkat? Kerana kita mengimport banyak. Berlaku peningkatan dalam import. Kerana berlaku peningkatan dalam pindahan wang keluar. Kerana berlaku peningkatan dalam pelaburan keluar. Permintaan dan penawaran, permintaan meningkat. Jadi permintaan meningkat ni kerana apa? Kerana peningkatan dalam import. Peningkatan dalam pindahan wang keluar. Peningkatan dalam pelaburan keluar. Jadi keseimbangan asalnya pada B, sekarang ni berubah daripada A, sekarang ni berubah kepada B. Permintaan meningkat. Jadi kadar pertukaran telah meningkat naik. 3 punca ni. Puncanya ialah peningkatan dalam import, peningkatan dalam pindahan wang keluar, peningkatan dalam pelaburan keluar. Itu mengapa kadar pertukaran meningkat. Kalau ini ialah kita hanya melihat dari sudut permintaan. Tetapi ia juga berkait dengan penawaran.
Penawaran mata wang asing berkurang, pengurangan ekspor. Bila berlaku ekspor kita berkurang, jadi hasil yang kita akan peroleh daripada ekspor berkurang. Jadi pembayaran oleh masyarakat luar, wang masuk berkurang. Pengurangan ekspor. Pengurangan pindahan wang masuk. Pengurangan dalam pelaburan masuk. Pelaburan modal sama ada modal pelaburan langsung ataupun pelaburan portfolio. Cuba kita lihat. Pengurangan dalam pelaburan. Pengurangan dalam penawaran. Jalur penawaran bergerak ke kiri. Keseimbangan asal A berubah kepada B. Kadar pertukaran meningkat naik. Kenapa saya tandakan dengan warna? Kerana item nombor 1 dan item nombor 2 tersebut ialah akaun semasa. Item nombor 3 ialah akaun modal dan kewangan. Sekarang heboh. Mungkin anda ke dengan keadaan ekonomi negara, keadaan pertukaran ringgit berbanding dengan beberapa mata wang utama dunia, termasuklah Singapore dollar, US dollar, euro dan sebagainya, meningkat naik. Kadar pertukaran meningkat naik. Ini contoh kadar pertukaran meningkat naik. Kenapa? Sama ada mungkin kerana import kita meningkat. Ataupun ekspor kita jatuh. Ataupun kerana peningkatan dalam pindahan wang keluar. Ataupun kerana pengurangan pindahan wang masuk. Ataupun kerana peningkatan pelaburan keluar. Pelabur-pelabur bawa keluar modal daripada negara kita. Ataupun kerana pengurangan pelaburan masuk. Pelaburan masuk berkurangan. Harga tepung meningkat naik. Kenapa harga tepung meningkat naik? Kerana kita meningkatkan import. Harga barang-barang sekarang ni meningkat naik. Kerana import. Bila import meningkat, kadar pertukaran meningkat. Import kita meningkat, kadar pertukaran kita meningkat. Kita terpaksa import ayam. Ayam pun terpaksa kita import sekarang. Kerana bekalan ayam tidak mencukupi dalam negara. Jadi import ayam meningkat, permintaan mata wang asing meningkat. Jadi kadar pertukaran meningkat naik. Ekspor kita berkurang. Pelabur-pelabur keluar daripada negara kita. Kita lihat kalau anda peka, banyak pelabur-pelabur yang keluar daripada negara kita. Jadi apabila mereka keluar, maka berlakulah pengurangan dalam penawaran mata wang asing. Jadi ini ialah sebab mengapa kadar pertukaran meningkat. Sebab mengapa kadar pertukaran jatuh? Kadar pertukaran jatuh. Kerana permintaan mata wang asing jatuh.
Tak kira lah sama ada permintaan US dollar, permintaan Singapore dollar, permintaan euro, permintaan yuan, permintaan yen, permintaan mata wang asing jatuh. Mengapa permintaan mata wang asing jatuh? Kerana import kita berkurang. Kita mengurangkan import kita. Ataupun berlaku pengurangan dalam pindahan wang keluar. Apabila kita mengimport import kita berkurang, maknanya kita tidak perlu untuk membayar keluar negara. Jadi permintaan mata wang asing kita akan berkurangan. Ataupun berlaku pengurangan pelaburan keluar. Tengok dia analisis permintaan dan penawaran. Sekarang ni permintaan mata wang asing jatuh. Kelok permintaan bergerak ke kiri. Permintaan jatuh. Kuantitinya telah berkurang daripada Q1 pada Q2. Jadi kadar pertukaran telah jatuh daripada asal kepada yang baru. Ataupun kadar pertukaran juga boleh jatuh kerana berlaku penawaran mata wang asing meningkat. Unit ekonomi luar negara meningkatkan penawaran mata wang asing. Sama ada daripada Singapura, daripada Australia, daripada Eropah, daripada US, daripada Jepun, daripada China. Menawarkan mata wang asing. Mengapa mereka menawarkan? Mungkin juga kerana mereka meningkatkan import mereka. Mereka meningkatkan import mereka, makna berlaku peningkatan dalam ekspor kita. Berlaku, saya tambah di sini, peningkatan dalam ekspor kita. Peningkatan dalam ekspor kita. Ataupun peningkatan dalam pindahan wang masuk. Unit ekonomi yang berada di luar negara tersebut nak memindahkan wang masuk ke dalam negara kita. Ataupun berlaku peningkatan dalam pelaburan masuk. Pelaburan masuk meningkat. Itu sebab kerajaan juga salah satunya ialah membuat inisiatif untuk menarik pelabur-pelabur asing masuk. Kerana kesannya bukan setakat memberikan kesan positif kepada pendapatan negara, tetapi peningkatan pelaburan masuk ini boleh menyebabkan kadar pertukaran mengalami kejatuhan. Jadi penawaran meningkat di sini. Kelok penawaran asal SES1 bergerak ke kanan kepada S2. Ini ialah pasaran euro dalam konteks perdagangan dengan Eropah. Ia applicable kepada pasaran perdagangan dengan mana-mana lagi negara. Jadi akibat daripada itu, kadar pertukaran jatuh. Jadi sebagaimana yang saya pernah sebutkan sebelum ini, naik ataupun jatuh kadar pertukaran tersebut sebab pokoknya ialah kerana perubahan dalam permintaan ataupun perubahan dalam penawaran. Itu sebab pokok, dua saja. Perubahan dalam permintaan ataupun perubahan dalam penawaran. Tetapi mengapa berlaku perubahan dalam permintaan dan mengapa berlaku perubahan dalam penawaran? Itu yang penting. Nak tahu mengapa berlaku perubahan dalam permintaan dan mengapa berlaku perubahan dalam penawaran, kita kena lihat dengan lebih mendalam. Lihat kepada import dan ekspor. Lihat kepada pindahan wang. Lihat kepada pelaburan. Jadi dalam konteks negara kita sekarang ini, berlaku balik pada slide sebelum ini,
dalam konteks negara kita sekarang ini, kita mengalami, sorry, kadar kadar pertukaran kita meningkat, kadar pertukaran kita meningkat. Jadi kita kena trace. Kita tahu kadar pertukaran meningkat kerana pertama, kerana berlaku peningkatan dalam permintaan mata wang asing ataupun penawaran mata wang asing berkurang. Itu sebab pokok. Tapi mengapa? Kena lihat kepada satu persatu ini. Peningkatan dalam import ke, peningkatan dalam pindahan ke, ataupun kerana peningkatan dalam pelaburan keluar. Pelabur-pelabur hendak bawa keluar modal yang ada dalam negara. Itu mungkin. Jadi, kalau sekiranya ini tidak berubah, pelabur-pelabur tidak berminat untuk membawa keluar wang, maka peningkatan tersebut mungkin kerana berlaku peningkatan dalam import. Kerana mungkin berlaku peningkatan dalam pindahan wang keluar. Ataupun kerana ekspor kita berkurang. Ekspor kita berkurang. Ekspor sawit kita berkurang. Mengapa? Kalau tengok berita kemarin, salah satunya dia katakan ialah kerana pengeluaran sawit telah berkurang. Mengapa pengeluaran sawit berkurang? Kerana tidak ada pekerja. Tidak ada pekerja asing yang hendak memungut buah sawit tersebut. Jadi peningkatan dalam kadar pertukaran ini, faktor pokok ialah perubahan dalam permintaan ataupun dalam penawaran, tetapi kena lihat satu persatu ini. Dan daripada daripada tiga ini, yang utamanya ialah perdagangan, barangan dan perkhidmatan, import ekspor ataupun pindahan ini. Pelaburan. Pindahan ini tidak besar impaknya. Tidak besar dia punya magnitude-nya atau volume dia tidak besar. Volume yang besar ialah pada import ataupun ekspor ataupun kepada pelaburan keluar ataupun pelaburan masuk. Jadi kalaulah saya tanya mengapa kadar pertukaran meningkat, mengapa kadar pertukaran turun, sebenarnya inilah jawapannya. Ataupun mengapa kadar pertukaran meningkat, mengapa kadar pertukaran turun, inilah jawapannya. Ini contoh kadar pertukaran meningkat. Slide yang seterusnya ini, yang tadi kita dah lihat ini adalah contoh mengapa kadar pertukaran jatuh. Ingat, saya ulang sekali lagi. Perubahan kadar pertukaran ada dua sebab utama. Itu sebab utama, iaitu perubahan dalam permintaan dan perubahan dalam penawaran. Tetapi mengapa berlaku perubahan dalam permintaan? Mengapa berlaku perubahan dalam penawaran? Itu yang perlu diberikan perhatian. Okey, kesan perubahan kadar pertukaran ini telah terlihat sebenarnya sebelum ini. Saya ini slide ini pun saya recycle. Kadar pertukaran berubah daripada RM5 kepada RM5.50 bagi 1 pound sterling. Ali ingin membeli satu barang keluaran UK yang berharga 100 pound. Jadi pada kadar pertukaran asal 100 pound, kadar pertukaran asal RM5, mana dia membayar RM500. Kalau kadar pertukaran meningkat pada kadar pertukaran meningkat pada RM5.50, sekarang dia perlu membayar RM5.550.
harga barangan tersebut yang asalnya tidak berubah, tetap 100 pound. Tetapi tanggungan yang perlu ditanggung oleh ahli telah meningkat. Dulu 500, sekarang ni telah 550. Jadi pada pandangan ahli, harga barangan import telah menjadi mahal. Dan apabila harga barangan import menjadi mahal, permintaan ke atas barangan import akan jatuh. Dan apabila permintaan ke atas barangan import jatuh, maka permintaan ke atas mata wang asing akan berkurang. Contoh kedua, kadar pertukaran meningkat naik. Okey. Kes yang sama, kadar pertukaran meningkat naik. Dua-duanya ialah kadar pertukaran meningkat naik. Meningkat naik daripada RM5 bagi 1 pound pada RM5.50 bagi 1 pound. Ini ialah dalam konteks ekspor pula. Tadi dalam konteks import. Kerana ahli membeli daripada UK, mana dia mengimport. Sekarang ni ekspor, Abu. Abu ingin mengekspor keluarannya ke UK. Dia keluarkan barangan, dia ekspor ke UK. Dan harga barangan tersebut ialah RM1,000. Pada kadar pertukaran asal, RM1,000 bahagi dengan RM5 bagi 1 pound ialah orang pengimport daripada UK tersebut perlu membayar sebanyak £200. Dengan kadar pertukaran baru RM5.50 bagi 1 pound, harga tidak berubah, harga tetap RM1,000. Tetapi dalam poundnya telah jatuh kepada 181.88 pound. Jadi kita katakan dalam konteks ini, harga ekspor telah menjadi murah pada pandangan masyarakat asing. Harga ekspor yang murah menyebabkan permintaan ke atas barangan keluaran negara, iaitu permintaan ke atas barangan ekspor kita oleh masyarakat luar akan meningkat. Jadi apabila mereka meningkatkan permintaan ke atas ekspor, maka penawaran mata wang asing oleh mereka akan meningkat naik. Okey. Kita lihat dah. Kadar pertukaran mengalami turun naik. Dan turun naik ini disebabkan oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran mata wang asing. Dan perubahan dalam permintaan dan penawaran mata wang asing tersebut adalah berkait dengan import ataupun ekspor. Ataupun dari sudut pindahan pendapatan. Ada yang nak masuk, kejap kejap saya tengok partisipan. Okay. Sabar apa, boy? Okey. Perubahan permintaan dan penawaran disebabkan perubahan dalam import ataupun ekspor. Dari contoh yang telah lihat, kerana berlaku sama ada berlaku perubahan dalam pindahan pendapatan primer ataupun pendapatan sekunder, ataupun disebabkan oleh pelaburan. Sama ada pelaburan langsung ataupun pelaburan portfolio. Ini ialah yang telah kita lihat sebelum ini. Jadi perubahan dalam permintaan ataupun perubahan dalam penawaran, ini ialah pokok, tapi sebab khususnya ialah berkait dengan import ataupun ekspor. Pindahan pendapatan masuk ataupun pindahan pendapatan keluar, pelaburan masuk ataupun pelaburan keluar. Okey.
naik turun kadar pertukaran ini menghasilkan ketidaktentuan. Apa maksud ketidaktentuan? Kita lihat di sini. Katakanlah kita ambil contoh tadi, ekspor balak. Ini adalah harga kayu balak yang dikeluarkan oleh agensi pembalakan Malaysia. Ini harga rasmi. Ingat, 5,500 tan bagi 1 metrik. RM5,500 bagi 1 tan metrik. Kalau kadar pertukaran tersebut pada 26/5 ialah 28.9 yen bagi RM1, kita akan memperoleh pendapatan 158,000 bagi setiap 159,000 bagi setiap 1 tan yang diekspor. Pada 1/6, 4 hari beza tu. 5 hari beza. Kadar pertukaran ialah 29.4 yen bagi RM1. Pendapatan kita telah meningkat kepada 161,700 yen. Jadi, ini yang dikatakan sebagai ketidaktentuan. Maknanya hasil tersebut akan berubah-ubah. Ini yang contoh ekspor. Ataupun import minyak mentah. Harga sekarang minyak mentah 94.69 bagi 1 tong. Pada 31/5, kadar pertukaran ialah 4.37. Bagi setiap 1 tong kita bayar RM413.80. Pada 15 hari bulan 6, kadar pertukaran ialah RM4.42 bagi 1 US dollar. Kita bayar 418.53. Ini yang dikatakan sebagai ketidaktentuan. Jadi, bagi pedagang-pedagang yang terlibat dalam perdagangan antarabangsa, naik turun kadar pertukaran ini menghasilkan ketidaktentuan. Dan kerana itu, mereka umumnya akan melakukan tindakan apa yang dinamakan sebagai lindung nilai. Ataupun bahasa Inggerisnya adalah hedging. Lindung nilai. Jadi, bagi melindungi kesan naik ataupun turun kadar pertukaran, firma melakukan lindung nilai, hedging. Dan hedging ini dilakukan sama ada dalam 4 keadaan. Dalam pasaran hadapan, dalam pasaran ke depan, melalui swap ataupun option. Pasaran hadapan dan pasaran ke depan. Sekali kan. Persamaannya, kedua-dua ini melibatkan perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian untuk membeli mata wang asing sekarang, tetapi serahannya ialah pada satu tarikh akan datang. Maknanya, dia beli sekarang, tapi wang tersebut diserahkan pada dia pada satu tarikh yang akan datang. Maknanya diserahkan bukan sekarang lah. Wang tersebut, perjanjian dibuat sekarang, tetapi wang tersebut sendiri diserahkan pada masa hadapan. Itu persamaannya. Tetapi wujud perbezaan. Dalam pasaran hadapan tidak ada had jumlah. Dan juga tidak ada had tempoh masa. Nak berapa banyak sekalipun, nak ratus juta, nak bilion, tak ada had jumlah. Tempoh masa untuk penghantaran serahan wang tersebut pada bulan depan, ataupun serahan tersebut pada 2 bulan lagi, pada 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, ataupun pada tahun hadapan. Tidak ada had masa, tempoh masa. Tapi dalam konteks pasaran ke depan, ada had jumlah.
beli dalam jumlah tertentu. Dan ada had masa. Saya tak pergi secara detail lah tentang hal ini. Boleh lihat dalam modul tersebut ada dibincangkan had masa dan tempoh ini. Itu ialah pasaran hadapan dalam pasaran ke depan. Persamaannya ada, tapi ada perbezaannya. Kemudian swap. Swap ialah pertukaran suka sama suka. Contoh saya dah berikan dalam Webex, saya tak ingat Webex keberapa dahulu. Pertukaran suka sama suka ataupun option. Perjanjian menjual ataupun membeli tetapi dengan option ataupun dengan pilihan sama ada hendak melaksanakan ataupun tidak apabila tiba masanya. Itu cara prinsipnya. Jadi ini kaedah firma yang berdagang di peringkat perdagangan antarabangsa melindungi diri mereka daripada turun naik kadar pertukaran. Okey. Turun naik kadar pertukaran juga boleh dikawal oleh kerajaan. Tadi firma melakukan lindung nilai, melindungi diri mereka daripada turun naik tersebut. Tapi kerajaan juga boleh campur tangan bagi mengurangkan kesan turun naik ini. Bagi mengurangkan kesan turun naik ini. Apa dia? Bagaimana? Campur tangan kerajaan ada dua bentuk. Campur tangan secara langsung ataupun dinamakan sebagai kawalan ketat, rigid, iaitu kerajaan menetapkan kadar pertukaran. Kalau siapa masih ingat, satu ketika dulu selepas krisis ekonomi, krisis kewangan tahun 1998, kerajaan menetapkan 1 US dollar bersamaan dengan RM3.80. Itu kata kawalan rigid. Kerajaan menetapkan kadar pertukaran. Ataupun mungkin juga kawalan longgar. Kerajaan membenarkan berlakunya turun naik tetapi dalam julat tertentu. Kita akan lihat contoh dalam margin tertentu. Dia boleh naik tapi sampai tahap ini. Kadar pertukaran tersebut boleh turun tapi sampai tahap ini. Mana tidak boleh melebihi had maksimum, tidak boleh melebihi had minimum. Ataupun kerajaan juga boleh campur tangan secara tidak langsung. Bagaimana? Dengan menjual atau membeli mata wang asing di pasaran mata wang asing. Kita lihat dahulu kawalan langsung ataupun kawalan rigid tadi. Contohnya, kerajaan menetapkan kadar pertukaran. Kerajaan saya berikan contoh tadi ialah kerajaan pernah menetapkan RM3.80 bagi setiap 1 US dollar. Nak beli banyak mana? Nak beli sedikit? Nak beli banyak? Tidak ada beza. Nak jual sedikit? Nak jual banyak? Tidak ada beza. You beli dengan harga RM3.80, you jual pun dengan harga RM3.80. Tidak ada beza. Jadi apa dia sebenarnya garis yang berwarna purple tersebut? Itulah sebenarnya ialah permintaan dan penawaran. Itulah kelok permintaan, itulah kelok penawaran. Ini ialah apabila kerajaan menetapkan kadar pertukaran. Tetapi mungkin kawalan longgar, kerajaan boleh melaksanakan kawalan longgar, iaitu kadar pertukaran dibenarkan naik atau turun tetapi dalam julat tertentu, dalam margin tertentu. Permintaan, penawaran. Ada garis kan nampak tak pasti, saya tak pasti ini. Mungkin saya boleh tebalkan sedikit. Tadi lupa tebalkan. Uh,
Okey. Itu ialah permintaan. Itu ialah penawaran. Maknanya ada julat, ada marginnya, margin maksimum dan margin minimum. Margin julat atas, julat bawah. Kadar pertukaran boleh turun naik di sini. Kadar permintaan bergerak ke kanan, penawaran bergerak ke kanan, penawaran bergerak ke kiri, permintaan bergerak ke kiri dalam julat ini. Tapi tidak boleh melepasi had maksimum ini. Dan tidak boleh melepasi had minimum ini. Jadi bagaimana bentuk kelok permintaan sebenarnya? Ini adalah bentuk kelok permintaan sebenarnya. Sampai pada julat tersebut ia akan bersifat mendatar. Sama dengan ini. Tadi di sini mendatar kelok permintaan. Bagaimana dengan kelok penawaran? Kelok penawaran juga sama. Sampai pada had maksimumnya ia akan bersifat mendatar. Inilah sebenarnya konsep ular dalam terowong yang ada dalam apa? Dalam uh, modul tersebut. Maknanya ialah kelok penawaran boleh bergerak ke sini. Ataupun kelok penawaran boleh bergerak ke sini. Bila kelok penawaran ke sini, kita dapati bahawa kadar pertukaran meningkat naik. Kalau kelok penawaran bergerak ke kanan, kadar pertukaran jatuh. Sama juga dengan kelok permintaan. Kelok permintaan boleh bergerak ke kanan. Kadar pertukaran meningkat. Ataupun kelok permintaan bergerak ke kiri. Kadar pertukaran jatuh. Dia boleh berlaku perubahan dalam permintaan dan penawaran tetapi tidak boleh melepasi ini. Had maksimum dan had minimum ini. Maknanya ialah itu yang dikatakan sebagai ular dalam terowong kerananya ia boleh turun naik dalam konteks ini saja. Ia boleh turun naik dalam julat itu saja, tidak boleh melepasi julat tersebut. Jadi ini adalah kawalan langsung. Ataupun kawalan tak langsung. Apa dia? Jual beli mata wang. Kerajaan khususnya bank pusat lah. Biasanya ini dilakukan oleh bank pusat. Bank pusat membeli ataupun menjual mata wang asing. Katalah kita ambil contoh kadar pertukaran sekarang ialah terlalu tinggi. Implikasinya besar. Kadar pertukaran terlalu tinggi. Jadi harga barangan import akan menjadi tinggi. Jadi perbelanjaan ke atas import akan menjadi tinggi. Jika kadar pertukaran terlalu rendah, harga barangan ekspor akan jatuh. Hasil yang diperoleh daripada ekspor jatuh. Hasil yang diperoleh daripada ekspor jatuh. Katalah contohnya ialah harga import tinggi. Ini harga hasil daripada ekspor jatuh, rendah. Okay. Dalam hal ini, apa yang perlu dilakukan? Apa yang dilakukan oleh bank pusat? Iaitu dengan membeli ataupun menjual mata wang asing di pasaran mata wang asing. Okey. Jika kadar pertukaran terlalu tinggi, bank pusat akan menjual. Apabila dia jual, apa mana? Bank pusat dia ada reserve. Ini yang kita belajar reserve dalam imbangan pembayaran. Reserve mata wang asing tersebut. Ada beberapa mekanisme lain bagaimana bank pusat boleh mendapatkan mata wang tersebut. Tapi saya tak nak sentuh di sini. Tapi maknanya sekarang ini bank pusat menjual mata wang asing. Dia jual tak kira lah yen ke, dia jual US dollar ke pasaran mata wang asing. Bila dia jual, maknanya penawaran mata wang asing akan meningkat.
penawaran meningkat. Apa maksud? Penawaran meningkat. Kelok penawaran bergerak ke kanan. Jadi apa dia kesannya? Kita dapati bahawa kesannya ialah kadar pertukaran mengalami kejatuhan. Ini kesan apabila Bank Pusat menjual. Bila dia jual, maknanya dia longgokkan mata wang asing. Dia longgokkan sama ada yen ke, dia longgokkan sama ada US dollar ke, ataupun mata wang apa sekalipun ke dalam pasaran. Jadi penawaran mata wang asing akan meningkat. Mungkin juga Bank Pusat akan membeli mata wang asing. Meminta. Maknanya permintaan mata wang asing akan meningkat. Permintaan meningkat. Jadi, akibatnya, kadar pertukaran meningkat naik. Ini ialah apabila kadar pertukaran tersebut terlalu tinggi. Ini ialah apabila kadar pertukaran tersebut terlalu rendah. Jadi dia nak naikkan kadar pertukaran. Ini dia nak turunkan kadar pertukaran. Dia nak turunkan kadar pertukaran, dia akan menjual. Jadi penawaran mata wang asing meningkat. Apabila dia nak naik, dia akan membeli. Permintaan mata wang asing akan meningkat. Ini bagaimana kerajaan campur tangan dalam mengawal naik turun kadar pertukaran. Kerajaan menjual, kadar pertukaran ER tersebut ialah exchange rate, kadar pertukaran jatuh. Kerajaan membeli, exchange rate ER akan meningkat naik. Okay. 6 suku. Kita break dalam 5 minit. 5 minit lah. Sekarang ni jam saya 6.18. 6.20, 6.21 kita break 3 minit siapa nak pergi bilik air. Saya buat rakaman dan saya mungkin malam ni terus saya akan dapat upload rakaman ini ke dalam portal. Saya cuma sentuh tajuk-tajuk yang yang diminta untuk anda minta untuk saya untuk revise. Saya tahu sebahagiannya adalah ulangan daripada revision yang pertama dahulu. Okey, kita sambung balik. Perubahan kadar pertukaran, kita dah lihat contoh-contoh tadi, akan mempengaruhi pasaran barangan. Maknanya dia akan mempengaruhi import dan ekspor. Apabila ia mempengaruhi import dan ekspor, maknanya ia akan mempengaruhi harga import dan harga ekspor. Dia akan mempengaruhi permintaan masyarakat tempatan ke atas barangan import
dan permintaan masyarakat luar ke atas barangan ekspor. Itu yang pertama. Kemudian, bagaimana sekiranya sebuah negara mampu mengeluarkan suatu barangan dengan harga yang murah? Kerana kelebihan dia lah, dia mampu keluarkan harga yang murah. Thailand umpamanya, mampu mengeluarkan beras dengan murah berbanding kita. Vietnam mampu mengeluarkan tekstil dengan murah. Ramai businessman businesswoman kita yang berniaga telekung, tudung dan sebagainya dengan membeli dari di Vietnam. Inilah sebenarnya yang berkait dengan konsep pariti kuasa beli dan hukum satu harga. Okey, balik pada contoh minyak kita tadi, yang kita ambil tadi. Harga minyak tidak berubah. Tapi kerana perubahan kadar pertukaran tersebut, tanggungan kita berubah. Jadi apabila kadar pertukaran meningkat, ada pandangan masyarakat tempatan harga barangan import adalah tinggi. Kadar pertukaran meningkat ini daripada 4.37 kepada 4.42. Jadi tanggungan kita telah meningkat. Dulu 4.13, 413, sekarang 418. Jadi pada pandangan kita harga barangan import adalah tinggi. Jadi masyarakat tempatan akan mengurangkan pembelian barangan import. Kerana harga tinggi, kita kurangkan pembelian. Jadi permintaan mata wang asing akan berkurang. Kerana kita kurangkan pembelian, maknanya permintaan kita ke atas mata wang asing akan berkurang. Juga contoh yang kita ambil tadi. Jika kadar pertukaran meningkat, tadi pun meningkat. Di sini pun meningkat. Pada pandangan masyarakat luar, tadi masyarakat tempatan. Pada pandangan masyarakat luar, harga barangan ekspor adalah tinggi. Masyarakat luar akan mengurangkan pembelian mereka. Dan penawaran mata wang asing akan berkurang. Di sini. Ini menjelaskan, tadilah asas yang menjelaskan tentang konsep pariti kuasa beli dan hukum satu harga. Apa dia hukum satu harga? Hukum satu harga, harga suatu barangan yang sama, ingat barangan tersebut adalah barang yang sama. Pada prinsipnya seharusnya sama antara satu pasaran dengan pasaran yang lain. Harga suatu barangan pada prinsipnya, pada teorinya seharusnya sama, tapi tak semestinya sama. Tapi pada teorinya seharusnya sama antara satu pasaran dengan pasaran yang lain. Dengan andaian tidak ada kos pengangkutan dan cukai, tidak ada barangan tersebut adalah bersifat homogen. Homogen maknanya barangan yang sifatnya sama dan keajalan yang sama. Okey. Pun satu harga. Balik semula pada contoh ini. Dua negara, Malaysia dengan Indonesia. Harga di Malaysia ialah RM1.70 bagi 1 kilo. Harga di Indonesia ialah RM1.50 bagi 1 kilo. Malaysia RM1.7, Indonesia RM1.5. Jadi harga di Malaysia tinggi.
harga yang tinggi di Malaysia akan mendorong masyarakat dunia mengurangkan pembelian daripada Malaysia. Mereka mengurangkan pembelian daripada Malaysia. Masyarakat dunia mengurangkan pembelian daripada Malaysia. Jadi, maknanya masyarakat dunia mengurangkan pembelian, maknanya permintaan barangan ini berkurang. Permintaan berkurang maknanya kelok permintaan bergerak ke kiri. Dan bila mereka mengurangkan pembelian daripada Malaysia, mereka berpindah ke Indonesia. Mereka berpindah ke Indonesia. Mereka berpindah ke Indonesia. Jadi berlaku peningkatan pembelian. Maknanya ialah berlaku peningkatan permintaan daripada Indonesia. Permintaan di Indonesia meningkat naik. Pengurangan permintaan di Malaysia ini mengurangkan harga barangan tersebut di Malaysia. Ini contoh saya bawa yang dalam sidang video yang lepas, webcast yang lepas, iaitu berkait dengan sawit. Jadi apabila berlaku pengurangan permintaan sawit, maka harga sawit di Malaysia jatuh. Harga sawit di Malaysia jatuh. Peningkatan permintaan sawit Indonesia akan meningkatkan harga sawit di Indonesia. Jadi harga meningkat naik. Di Malaysia harga jatuh, di Indonesia harga meningkat naik. Dan akhirnya akan wujud kesetaraan harga. Akan wujud kesetaraan harga. Inilah hukum satu harga. Bagaimana hukum satu harga tersebut berlaku? Bagaimana hukum satu harga tersebut berlaku? Okey. So ini kita dapati. Harga di Malaysia jatuh, harga di Indonesia meningkat naik sehinggalah harga tersebut setara. Setara. Konsep kesetaraan. Setara. Hukum satu harga. Pengurangan permintaan sawit Malaysia mengurangkan harga sawit Malaysia. Peningkatan permintaan sawit Indonesia meningkatkan harga sawit Indonesia. Apa jadi dengan kadar pertukaran? Dia tak sentuh pun kadar pertukaran lagi. Tadi ini cuma harga. Ini ialah harga sawit. Ini ialah harga sawit. Ada pun kadar pertukaran. So, apa jadi dengan kadar pertukaran? Soalan yang dia tanya ialah apa jadi dengan kadar pertukaran? Okay. Pengurangan permintaan sawit. Mengurangkan penawaran mata wang asing. Mengurangkan penawaran. Pengurangan permintaan sawit. Mengurangkan penawaran. Sebab apa mengurangkan penawaran mata wang asing? Sebabnya bila permintaan sawit berkurang, orang luar mengurangkan pembayaran mereka. Apabila mereka mengurangkan pembayaran mereka, maknanya berlaku pengurangan dalam penawaran mata wang asing di Malaysia. Jepun mengurangkan permintaan sawit Malaysia. Jepun mengurangkan permintaan sawit Malaysia. Maka pembayaran mereka ke Malaysia berkurang. Jadi berlaku pengurangan yen Jepun di Malaysia. Penawaran berkurang. Macam mana penawaran berkurang? Kelok penawaran mata wang asing bergerak ke kiri. Penawaran berkurang. Jadi, apa berlaku? Kadar pertukaran meningkat naik di Malaysia. Bagaimana dengan Indonesia? Peningkatan permintaan sawit Indonesia meningkatkan penawaran mata wang asing di Indonesia.
Jepun berpindah pergi ke membeli minyak sawit Indonesia. Jadi, bila mereka banyak beli daripada Indonesia, maka mereka perlu bayar banyak kepada Indonesia. Bayar banyak tersebut maknanya berlaku peningkatan dalam penawaran mata wang asing di Indonesia oleh Jepun. Jadi berlaku peningkatan penawaran di Indonesia. Ini ialah di Indonesia. Jadi kadar pertukaran di Indonesia telah mengalami kejatuhan. Ini ialah proses kesetaraan. Proses kesetaraan tersebut yang berlaku. Okey. Kita lihat bahawa peningkatan import iaitu perdagangan dan ekspor akan meningkatkan kadar pertukaran. Apabila import meningkat, permintaan warga tempatan untuk mendapatkan mata wang asing akan meningkat. Dan ini akan menyebabkan kadar pertukaran meningkat. Permintaan meningkat, permintaan warga tempatan untuk mendapatkan mata wang asing meningkat, menyebabkan kadar pertukaran meningkat. Dan kesan sebaliknya jika import berkurang. Peningkatan ekspor akan menyebabkan kadar pertukaran jatuh. Apabila ekspor meningkat, penawaran mata wang asing oleh warga luar akan meningkat. Dan ini akan menyebabkan kadar pertukaran jatuh. Penawaran meningkat, kadar pertukaran jatuh. Kesan yang hampir sama sebenarnya akan berlaku dalam pasaran modal. Bukan setakat ini adalah contoh tadi, contoh yang di atas ini. Contoh di atas ini ialah pasaran barangan. Tapi kesan yang sama boleh berlaku kepada pasaran modal. Bagaimana? Peningkatan aliran keluar modal akan meningkatkan kadar pertukaran. Apabila aliran keluar modal meningkat, modal nak keluar daripada negara kita, maka permintaan untuk mendapatkan mata wang asing akan meningkat. Jadi permintaan untuk mendapatkan mata wang asing akan meningkat. Dan ini akan menyebabkan kadar pertukaran meningkat. Permintaan meningkat. Kadar pertukaran meningkat naik. Peningkatan aliran masuk modal akan menyebabkan kadar pertukaran jatuh. Apabila aliran modal masuk, tadi aliran modal keluar, ini ialah aliran modal masuk. Meningkat, penawaran mata wang asing oleh warga luar akan meningkat. Dan ini akan menyebabkan kadar pertukaran jatuh. Penawaran meningkat, kadar pertukaran jatuh. Ini soalnya ialah apa yang menyebabkan modal? Apa yang pengaruhi aliran modal? Apa yang mempengaruhi aliran modal? Kita tahu kita ada modal jangka panjang. Modal jangka panjang, drivernya ialah keuntungan. Dan kita ada modal portfolio ataupun derivatif kewangan dan drivernya ialah kadar bunga. Penentunya ialah kadar bunga. Apabila kadar bunga dalam negeri lebih tinggi daripada kadar bunga luar negara, maka aliran masuk modal akan meningkat. Penawaran mata wang asing akan meningkat dan kadar pertukaran akan jatuh. Manakala, contoh, penawaran mata wang asing meningkat, kadar pertukaran akan jatuh. Mengapa ini berlaku? Kerana berlaku kadar bunga dalam negeri lebih tinggi daripada kadar bunga luar negara, maka aliran modal akan meningkat. Aliran modal masuk akan meningkat. Apabila kadar bunga dalam negeri lebih rendah daripada kadar bunga luar negara, maka aliran keluar modal akan meningkat.
Jadi permintaan mata wang asing meningkat, kadar pertukaran akan meningkat, permintaan meningkat, kadar pertukaran meningkat. Okey. Jadi perubahan dalam aliran masuk dan keluar modal ini akan mempengaruhi kadar pertukaran. Aliran keluar masuk modal portfolio ditentukan oleh kadar bunga. Namun kadar bunga juga akan mengalami turun naik. Dan ini dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Jika kadar bunga dalam negeri tinggi, lebih tinggi daripada kadar bunga luar negara, pelaburan portfolio masuk akan meningkat. Jadi penawaran akan meningkat. Penawaran meningkat, kelok penawaran bergerak ke kanan. Meningkat. Kelok penawaran bergerak ke kanan. Kadar pertukaran akan mengalami kejatuhan. Kadar pertukaran mengalami kejatuhan. Jika kadar bunga dalam negeri lebih rendah daripada kadar bunga luar negara, pelaburan portfolio masuk akan berkurang. Penawaran mata wang asing akan berkurang. Penawaran berkurang. Dan ini akan menyebabkan kelok penawaran bergerak ke kiri dan kadar pertukaran akan naik. Juga kalau kita lihat daripada sudut permintaan, kadar bunga dalam negeri lebih tinggi daripada kadar bunga luar negara, pelaburan portfolio keluar akan meningkat. Jadi permintaan mata wang asing akan meningkat. Permintaan meningkat. Kelok penawaran bergerak ke kanan dan kadar pertukaran akan meningkat. Jika kadar bunga luar negara lebih rendah daripada kadar bunga dalam negeri, pelaburan portfolio keluar akan berkurang. Jadi permintaan akan jatuh. Kurang. Dan kadar pertukaran akan jatuh. Ini contoh yang saya bawa yang dahulu. Okey. Okay, saya skip lah yang ni sebab boleh tengok, awak boleh tengok lah. Cumanya ialah saya nak pergi yang ni. Kita ada contoh tadi lebih kurang sama. Harga rajahnya lebih kurang sama dengan proses yang berlaku dalam pasaran barangan. Sekarang ni kadar bunga di Singapura 3.20%. Kadar bunga di Malaysia 2.80. Maknanya Singapura lebih tinggi, kadar bunga Singapura lebih tinggi daripada kadar bunga Malaysia. Kadar bunga di Singapura lebih tinggi menyebabkan modal portfolio mengalir masuk ke Singapura. Penawaran mata wang asing meningkat. Kadar bunga yang rendah di Malaysia menyebabkan modal mengalir keluar daripada Malaysia. Penawaran berkurang. Akhirnya, dia akan wujud kesamaan. Akan wujud pariti. Apa jadi? Ini adalah kadar bunga. Ini ialah kadar bunga. Apa yang jadi? Apa jadi kepada kadar pertukaran? Dan tengok peningkatan penawaran modal portfolio meningkatkan penawaran mata wang asing di Singapura. Sebabnya modal portfolio ni mengalir masuk daripada Malaysia. Jadi penawaran mata wang asing di Singapura meningkat. Penawaran meningkat. Di Singapura kadar pertukaran jatuh. Di Malaysia, aliran modal portfolio daripada Malaysia akan menyebabkan permintaan mata wang asing meningkat. Permintaan mata. Sebabnya modal nak keluar. Modal nak keluar. Jadi permintaan mata wang asing meningkat. Daripada D1 pada D2. Menyebabkan kadar pertukaran meningkat naik. Jadi kemungkinan sekarang ini kadar pertukaran kita meningkat naik berbanding Singapura dolar, kemungkinan salah satunya ialah kerana aliran keluar modal portfolio daripada Malaysia. Dan memang pun dilaporkan oleh akhbar-akhbar dalam beberapa minggu lepas, modal portfolio mengalir keluar banyak daripada Malaysia. Okey. Jadi kadar pertukaran meningkat naik. Okey.
So, itu saja yang hendak saya buat revision pada hari ini. Okey. Peperiksaan pada 26. Awak perlu menjawab 5 soalan. Saya dah masukkan dalam portal. Soalan akan dibuka 10 minit, 10 bahasa. Peperiksaan tak silap kita jam 3 dan tamatnya ialah pada jam 5. Kemudian oleh anda diberikan masa 40 minit. Saya tahu ada orang akan curi masa, tak kisah. 40 minit untuk, kalau sinkronus pun dia bagi masa 40 minit untuk scan dan upload jawapan ke dalam portal. Upload ke dalam portal sebagaimanalah buat PB, buat tugasan-tugasan sebelum ini. Cumanya ialah kalau sekiranya ada masalah nak upload tersebut, bolehlah email kepada saya. Saya dah berikan. Jangan guna email USM. Saya tak mahu keliru mencari di email USM ataupun mencari email Gmail saya. Gunakan email Gmail saya. Kalau ada masalah saja, awak boleh semak sebenarnya. Setelah upload, boleh semak sama ada telah masuk ataupun tidak. Okey. Soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4 ada pilihan. Ada 4A ataupun 4B. Jadi sebenarnya ialah anda ada 6 soalan diberikan. Tapi soalan 4 tersebut 4A jawab ataupun 4B. Jawab salah satu. A ataupun B. Okey. Soalan nombor 6 ialah soalan ringkas. Saya beri A, B, C, D, E, F, G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 soalan. Awak jawab 5 daripada 7 tersebut. Mana 5? 20 markah. Setiap jawapan tersebut 4 markah. Setiap setiap jawapan tersebut 4 markah. Pilihlah daripada A sampai G tersebut. Pilih 5 saja. Ini adalah jawapan pendek. Pendek maknanya bukanlah sebaris, tapi ialah 3, 4 baris atau 4, 5 baris. Ada yang perlukan perbezaan. Ada tunjukkan perbezaan ini dengan ini. Okey. Soalan-soalan ini sebenarnya ialah telah saya review dalam revision pertama dan revision kedua pada hari ini. Tapi revision, tahulah, revision bersifat ringkas dan padat. Jadi saya cadangkan juga agar awak tengok baliklah Webex 5, 6, 7, 8 dan Webex tambahan yang saya buat selepas daripada intensif. Jawab di atas saya tak pasti ada dibukakan kertas kosong atau tidak pada. Saya fikir ada di akhir kertas soalan tersebut ada kertas bergaris. Jawab di atas itu. Raja tak perlu guna pembaris. Lakarkan secara ringkas saja. Sebab saya nak tahu, tengok apabila ada raja, pasaran pertukaran asing ini ialah raja permintaan ataupun penawaran. Nak tengok sama ada berlaku perubahan ataupun berlaku penawaran, apa kesan pada kadar harga, apa kadar pertukaran dan seumpama itu saja.
Jadi tak perlu guna pembaris. Awak ada 2 jam saja. Sebabnya awak perlu scan. Saya assume untuk scan pun mungkin makan masa dalam 10 minit. Kalau 5 soalan, 5 muka surat, dan mungkin yang soalan yang terakhir tersebut pasal pilihan banyak, mungkin saya andaikan sampai 6 muka surat. Jadi 6 muka surat nak scan tersebut juga ialah memakan masa. Jadi sekali lagi saya harap siapa yang menggunakan scanner yang terdapat dalam handphone, pastikan bahawa outputnya tidak hitam. Pastikan outputnya cerah agar saya boleh membaca. Pada tahun lepas terdapat pelajar yang saya langsung tidak boleh baca jawapan dia. Pasal bila dia scan, keluar hitam. Langsung tidak boleh baca. Peringatan juga. Masa PB, terdapat pelajar yang menghantar jawapan fotokopi. Ini PB. Ada 5 orang yang mendapat markah kosong. PB. 20 markah hilang. Pada tahun lepas, peperiksaan akhir untuk JKE 518 juga ada pelajar yang buat demikian. Walaupun seorangnya pelajar berdaftar di Terengganu, seorang lagi pelajar berdaftar di Perak. Bagaimana mereka buat, saya pun tak pasti. Tapi mereka menghantar jawapan yang sama. Mungkin kerana scan tu lah. Dia scan, dia hantar pada kawan dia. Jadi pada tahun lepas terdapat beberapa kes. Tahun ni PB ada 5, tahun lepas saya fikir peperiksaan akhir tahun lepas ada 6 ataupun 7 kes yang menyebabkan mereka gagal dalam peperiksaan akhir tahun lepas. Jadi awas. Saya boleh tahu. Mengapa saya boleh tahu? Sebab saya memeriksa soalan by soalan. Saya akan pergi soalan 1, habiskan semua soalan 1. Saya akan pergi soalan 2, habiskan semua soalan 2. Di situ saya boleh detect dari mana wujudnya persamaan-persamaan. So, saya fikir itu saja yang hendak saya sampaikan. Ada masa 2 jam. Saya akan upload rakaman ini pada malam ini. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, soalan ini saya telah cover sebenarnya dalam revision 1 dan revision 2 ini. Tetapi revision bersifat revision, anda perlu untuk melihat juga kepada Webex 5 dan 6 dan seterusnya, bermula daripada selepas intensif. Okey, saya fikir setakat itu saja. Selamat maju jaya. Pada 26 hari bulan, 26 ialah pada hari 23, 4, hari Selasa. Pada hari Selasa yang akan datang. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.